اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allah. Syaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق الله العظيم. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, wahai Muhammad, kami jadikan perasaan engkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaan. Dan kami jadikan perasaan itu sebagai tutupan yang berlapis-lapis atas hati mereka, dan juga sebagai penyumbat pada telinga mereka
yang menghalang mereka dari memahami dan mendengar kebenaran Al-Quran. Dan sebab itulah bila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja di dalam Al-Quran, mereka berpaling undur melarikan diri. Kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran semasa mereka mendengar bacaanmu, wahai Muhammad. Dan semasa mereka berbisik-bisik, iaitu ketika orang-orang yang zalim itu berkata sesama sendiri, kamu tidak menurut melainkan seorang yang kena sihir. Lihatlah wahai Muhammad, bagaimana mereka mensifatkan engkau dengan yang bukan-bukan. Maka dengan sebab itu mereka sesat, sehingga mereka tidak dapat mencari jalan kebenaran. Dan mereka berkata, adakah sesudah kita menjadi tulang dan benda yang reput, adakah kita akan dibangkitkan semula dengan kejadian yang baru? Katakanlah wahai Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau lain-lain makhluk yang terlintas di hati kamu sukar hidupnya, maka Allah berkuasa menghidupkannya. Mereka pula akan bertanya, siapakah yang akan mengembalikan kita hidup semula? Katakanlah, ialah Allah yang menjadikan kamu pada mulanya. Maka mereka akan mengangguk kepala mereka kepadamu sambil bertanya secara mengejek, bila berlakunya? Katakanlah, dia percaya ia akan berlaku tidak lama lagi. Ingatlah akan hari yang menyeru kamu, lalu kamu menyahut sambil memuji kekuasaannya. Dan kamu menyangka bahawa kamu tinggal dalam kubur hanya sebentar. Ayat-ayat yang kita bacakan masih lagi di dalam Suratul Isra. Bermula daripada ayat 45 sehingga ayat 52. Pada juzuk yang ke-15, pada surah yang ke-17. Ayat yang kita baca ini menerangkan bagaimana Allah memelihara Nabi SAW daripada segala kejahatan orang-orang musyrik ketika baginda SAW membaca Al-Quran, yakni menyampaikan Al-Quran. Dan bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tuduhan yang pelbagai yang dilabelkan kepada Nabi SAW. Di samping mereka terus sesat dengan keegoan dan kesombongan mereka. Serta ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan keingkaran musyriki Mekah secara khusus dan umumnya manusia mengingkari akan kebangkitan semula. Dan jawapan kepada mereka bahawa kebangkitan semula itu perkara yang pasti berlaku. Kebangkitan semula itu akan menjadikan kebingungan kepada manusia dalam bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Kata Allah, wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila kamu wahai Muhammad membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kami jadikan antara kamu yang membaca dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat ini suatu hijab, yakni satu penghalang yang menutupi mereka sehingga mereka tidak dapat melihat kamu. Berkenaan dengan ayat ini, diriwayatkan bahawa Nabi SAW bila mana baca Quran, Nabi senantiasa diganggu. Senantiasa diganggu bila Rasulullah baca Al-Quran. Akan ada orang sekelilingnya menepuk tangan dengan kuat, bersiul-siul, supaya Rasulullah SAW tidak mampu menyampaikan Al-Quran ini, tidak mampu memperdengarkan Al-Quran ini kepada orang ramai. Maka setiap kali Nabi SAW memulakan membaca Al-Quran, Nabi akan membaca 3 ayat terlebih dahulu. Rasulullah bila dia nak baca Al-Quran, dan Rasulullah tidak mahu diganggu oleh orang-orang musyrik Mekah. Rasulullah tidak mahu diganggu oleh orang-orang yang cuba mempersendakan baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah akan baca 3 ayat. Yang pertama, Nabi baca ayat dalam surah Al-Kahfi
Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Kemudian surah An-Nahl, ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim. Kemudian dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Maka Rasulullah baca 3 ayat ini dan dengan sebab keberkatan ayat yang baginda sallallahu alaihi wasallam baca ini menjadikan orang kafir tidak mampu mengganggu Rasulullah. Dan Nabi dapat membacanya dan memperdengarkan. Jadi orang-orang tak nampak Rasulullah untuk mengganggu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, fakana Allah Taala yahjibuhu bi barakati hadzal ayat an uyunil musyrikin. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, disebabkan baginda membaca 3 ayat ini, Allah menghijab Rasulullah dengan berkat ayat ini daripada pandangan musyrikin Mekah. Ya, musyrikin Mekah tak nampak Nabi SAW. Di antara cara mereka menganiaya dan juga mempelekehkan Rasulullah ketika baca Quran, diriwayatkan bahawa Nabi SAW bila baca Quran pada manusia, setiap kali Nabi membaca, maka di kanan Nabi ni ada 2 orang tukang ganggu. Dan di kiri Rasulullah ada 2 orang pengganggu. Kerja mereka ialah yusaffiqun wa yasfirun. Tepuk tangan dan bersiul. Wa yukhallituna alaihi bil ashar, dan sambil menyanyi, baca syair. Setiap kali Rasul duduk dan nak baca Quran, 2 belah kanan orang kafir, 2 belah kiri. Kerja mereka tepuk tangan. Lepas tu bersiul. Lepas tu baca syair, nyanyi. Mengganggu biar Quran tidak didengari. Bukan sekadar mereka melakukannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian, bahkan kepada mana-mana umat Islam. Setiap kali orang Islam baca, maka mereka akan ganggu. Ini Allah Ta'ala memberi jaminan dalam ayat ini. Engkau wahai Muhammad, bila membaca Al-Quran, Allah akan jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman itu satu hijab yang menghalang mereka untuk mengganggu kamu. Ini jaminan Allah keselamatan dalam menyampaikan wahyu. Sesudah Allah Ta'ala memberitahu tentang jaminan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah juga menyebut bagaimana mereka orang-orang kafir, dia ego, sombong, kalau suka mempersendakan Nabi SAW, mereka tak faham Al-Quran. Walaupun Al-Quran ini dalam bahasa mereka, dalam bahasa Arab, dalam ketinggian bahasa Arab, tetapi mereka tidak mendapat apa pun manfaat. Mereka tak dapat apa pun faedah. Kerana itu bila Allah Ta'ala menyatakan, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, kami jadikan pada hati mereka berlapis-lapis penghalang. An yafqahu, supaya mereka tak akan faham. Walau ini bahasa Arab. Contoh kalau kita orang Melayu, statement bahasa Melayu, perkeliling bahasa Melayu, kita faham. Sama juga orang Arab, ayat Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Sepatutnya dengan mudah, mereka orang Arab ini, yang terkenal dengan pakar-pakar bahasa, memahaminya. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Abu Sufyan, Nadhr bin Haris, Abu Jahal dan lain-lainnya. Mereka duduk bersama dengan Nabi SAW nak dengar Nabi baca Quran. Dengar. Berkata Nadhr pada satu hari, Rasulullah baca depan mereka. Mereka tahu ini bukan kalam Rasulullah, ini kalamullah. Kata Malik bin Nadhr, ma adri ma yaqulu Muhammad. Aku tak faham sepatah harang pun Nabi cakap apa. Aku tak faham sepatah harang pun apa yang Muhammad cakap. Ma adri ma yaqulu Muhammad. Ghaira anni ara syafatai tataharab bisyai. Melainkan aku tengok bibirnya je bergerak. Ayat Quran tadi tak sampai ke telinga dia. Dia apa? Jahat dia. Kata Nadhr bin Haris, aku cuma melihat mulut dia bergerak. Tak ada pun dengar apa-apa. Manakala Abu Sufyan pula kata, in la ara ba'da ma yaqulu haqqa. Aku pula dengar macam separuh je betul, separuh lagi tak betul. Separuh betul, separuh tak betul. Kata Abu Jahal pula, huwa majnun. Gila dia tu. Kata Abu Lahab pula, huwa kahin. Ini peramal masa depan ni. Kata Huwaitib bin Abdul Uzza, huwa syair. Ini penyair. Jadi mereka ni tuan-tuan sekalian, di sebalik mereka ni pandai bahasa Arab. Mereka kenal syair macam mana. Mereka faham secara mendalam setiap ayat yang dibacakan.
Namun kerana mereka suka mengganggu Rasulullah, memusuhi Rasulullah, tidak ada niat untuk mendengar kebenaran. Sebab itu dalam kehidupan kita kalau memang tak ada niat nak cari kebenaran, tak ada niat nak cari kebaikan, dan tak ada niat kita nak baik, maka kita terhalang daripada kebaikan walaupun kebaikan itu jelas. Kita terhalang daripada mendapat nasihat walau nasihat itu bernas. Sebab kita ni sendiri tak ada niat tu. Kita sendiri tak ada usaha. Inilah masalah orang kafir Mekah. Prejudis mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebencian mereka yang lebih bersifat perkauman dan kedengkian menghalang mereka untuk menikmati keindahan Al-Quran dengan sebenar, maknanya dan juga pengajarannya, perintah dan larangannya. Sebab itu kata Allah, wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Kami jadikan dalam hati mereka itu akinnah. Akinnah yakni lapisan demi lapisan. Penghalang. An yafqahu, supaya mereka tak faham. Wa fi adhanihim waqra. Dan kami jadikan telinga mereka ini ada penyumbat. Waqra. Contoh telinga kita macam lekat tak telinga. Dia jadi dengung macam tu. Sebab itu bila Nadhr bin Haris kata, aku tengok mulut je bergerak, tak dengar apa. Allah halang dia daripada mendengar. Aku cuma melihat Muhammad ni gerak mulut. Aku tak tahu apa. Abu Sufyan pula kata, macam separuh je betul. Kata Abu Jahal pula, gila. Langsung dia tak nampak, tak rasa keindahan ayat Al-Quran. Dia tu kata gila. Kata Abu Lahab, ini peramal. Kata Huwaitib, ini syair. Mereka letak pelbagai label dan mereka tak sepakat. Sebab apa? Kata seorang, kalau ada seorang hamba Allah, label dia macam-macam dia dapat, maknanya dia bukan macam dituduh, dia cuma dibenci. Kejap kata dia gila, kejap dia kata peramal, kejap ahli sihir. Mana satu betul ni? Masing-masing letak label masing-masing. Maka kita tahu, semua yang letak label ini kerana dengki. Kalau benar orang ni dia salah, dia akan ada satu label je. Tapi kalau kita tak label macam-macam, tak konsisten dalam meletakkan pelabelan tersebut, menunjukkan bahawa label itu diletak kerana dengki dan juga hasad. Ini yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wa idza zakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Kalau sekiranya wahai Muhammad, engkau menyebut nama Tuhan dalam Quran tadi, mereka cepat-cepat meninggalkan kamu. Ya, sebahagian mereka nak dengar juga cerita kaum lama, sebab ini cerita-cerita yang menarik. Mereka juga nak dengar kisah-kisah yang pelbagai dalam Quran. Tapi kalau sebut dia persoalan tauhid, keesaan Allah, Allah Esa, Allah yang patut disembah, bukannya berhala, lalu mereka akan bangun meninggalkan Nabi SAW. Diriwayatkan tentang turunnya ayat 46 ini. Dakhala mala'u Quraisy ala Abi Talib yazurunahu. Satu ketika pemimpin-pemimpin Quraisy datang menziarahi Abu Talib. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Lalu Rasulullah tu baca Quran. Bila pemimpin Quraisy melawat Abu Talib sebagai seorang ketua, maka Rasulullah SAW mengambil kesempatan untuk baca Quran. Dan bila sampai ayat tauhid, wa marra bit tauhid, sampai ayat keesaan Allah, maka Rasulullah bersabda, ya ma'syara Quraisy, hai sekalian orang Quraisy, qulu la ilaha illallah, katakanlah tidak ada Tuhan melainkan Allah, tamliku nabihal Arab, dengan kalimah ini Allah akan beri kamu kuasa, kamu akan menguasai seluruh Arab, wa tudinu lakumul ajam, dan seluruh orang ajam akan tunduk kepadamu, wa tadinu lakumul ajam, fawallau, lalu mereka pun bangkit bangun. Artinya bila Rasulullah baca Quran sampai ayat tauhid, maka Nabi berhenti, Nabi kata, sebutlah la ilaha illallah. Kalau kamu sebut la ilaha illallah dengan kalimah ini, Allah angkat kamu sehingga menguasai semua orang Arab. Dan sehingga seluruh orang ajam tunduk pada kamu. Kamu akan menjadi berkuasa. Lalu mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hayyan, zahir ayat ini menunjukkan ketika mana Rasulullah baca Quran, bila sampai pada ayat tauhid, mereka tu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'at mawadi'ut tauhid faral kuffar inkaran lahu wastifsha'an li rafdi alihatihim wa itrahiha. Kata Abu Hayyan, bila Rasulullah baca ayat tauhid yang berkait dengan keesaan Allah,
maka orang kafir itu bangun sebagai satu protes. Sebab ayat ini menolak ketuhanan berhala mereka. Maka dia pun bangun. Maka Allah Ta'ala kata, mereka ini antara kebencian mereka bila mendengar nama Allah. Tuan-tuan, selamanya orang kafir, kalau dengar je kalimah Allah, mereka marah. Dengar kalimah Allah, kita cerita bab lain okey. Cerita Allah yang esa, datang kebencian mereka. Kan di situ kebatilan mereka bermula. Mensyirikkan Allah SWT. Kita bercakap dasar-dasar akhlak dan sebagainya, mereka okey. Kita buat seminar pengharmonian agama sebagai contoh. Kalau kita cerita tentang tolong menolong, menjaga nyawa, hal-hal yang memang mereka tak ada masalah. Cerita, even kita cerita bab ekonomi, cerita tentang kekeluargaan Islam, okey, mereka boleh terima, mereka akan stay down, mereka boleh duduk. Tapi bila kita bercakap di keesaan Allah, di sini mereka protes. Di sini mereka tak boleh dengar. Kerana akidah mereka ialah mensyirikkan Allah. Sebab itu kita boleh bercakap hal lain dengan orang kafir. Mereka akan tenang cakap akidah. Tapi boleh cakap tentang Allah yang esa. Hakikat Allah yang sebenar. Itulah kebatilan yang mereka terpengaruh dan mempengaruhi mereka. Maka Allah ingatkan tentang mukjizat ini. Bila kamu sebut nama Tuhanmu dalam Quran, mereka akan bertempiaran lagi. Yang ini marah. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami mengetahui apa yang mereka dengar dengannya. Iz yastami'una ilaika. Ketika mana mereka mendengar bacaan wahai Muhammad. Wa idhum najwa. Dan mereka berbisik sesama mereka. Iz yaqulu adh-dhalimun. Ketika mana orang zalim ini berkata, in tattabi'una illa rajulan mashura. Ini Muhammad, dia ni ialah lelaki penyihir. Unzur, lihatlah wahai Muhammad. Kaifa darabu lakal amsal. Bagaimana mereka meletakkan pelbagai gelaran kepada kamu. Fadallu fala yastati'una sabila. Dek, kerana itu mereka sesat. Dan mereka selama-lamanya tidak akan bertemu dengan jalan yang lurus. Allah sebut dalam ayat ini, orang kafir mereka nak dengar juga Quran. Mereka pun nak baca Quran. Sebab itu bila berlaku je kejadian Quran-Quran yang dijual di kedai-kedai ini laku, laris. Pernah satu kejadian di Perancis sehingga semua Quran di perpustakaan Perancis habis dijual. Bila berlaku kejadian menara berkembang mereka runtuh, maka seluruh Al-Quran dibeli di Amerika. Mereka nak baca. Ramai kalangan mereka nak tahu tentang Islam. Tetapi bagaimana sikap mereka yang mendengar? Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, di sebalik dia menentang Nabi SAW, mereka juga nak dengar Quran. Kadang-kadang mereka menyuruh di rumah Rasulullah, malam hari pergi untuk dengar Al-Quran. Apa Quran kata pada kita? Mereka tertanya-tanya Quran kata apa lagi kat kita? Quran sebut apa lagi tentang Tuhan kita? Atau tentang azab yang kita akan kena? Kerinduan itu menyebabkan mereka ingin mendengar Al-Quran. Sebab itu Allah menyebut, nahnu a'lam. Kami tahu apa tujuan mereka mendengar Al-Quran. Idh yastami'una ilaik. Pertama mereka dengar Quran kerana mereka ingin tahu apa yang dikatakan Quran pada mereka. Dan pada pegangan mereka, kebatilan mereka. Yang kedua, mereka nak cari kelemahannya. Mereka ingin mencari kelemahan Al-Quran. Lalu mereka dengar. Ia berbeza orang yang membaca Al-Quran untuk mencari kelemahan dirinya. Orang yang baca Al-Quran untuk mencari keaiban dirinya, maka itu cara kita baca Quran. Tapi baca Quran untuk mencari kelemahan Al-Quran, maka ini menjadikan seorang itu sesat. Sebab itu kata Allah, wa idhum najwa, dan ketika mana mereka berbisik-bisik, mempersendakan kamu wahai Muhammad. Idh yaqulu adh-dhalimun, ni orang zalim berkata, in tattabi'un, kalau kamu ikut ni, illa rajulan mashura, melainkan dia seorang lelaki ahli sihir. Dan sekalian, bila mereka tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai tuduhan dalam ayat ini, mereka sebut Nabi ini makhbul al-aql, in tattabi'una illa rajulan mashura, yang kamu ikut cuma lelaki yang kena sihir atau yang gila. Perkataan mashuran di sini kata ulama, makhbul al-aql, iaitu yang gila, tak ada akal. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Itu lelaki Muhammad itu lelaki penyakit gila. Maka
Allah Ta'ala menceritakan pelbagai gelaran-gelaran yang mereka letak. Tetapi ini bukan benda baru kerana setiap pada Nabi dia letakkan gelaran ni. Pernah satu ketika Nabi Allah Musa berkata, "Ya Allah, boleh tak engkau palingkan orang-orang yang mengutuk aku dengan letak gelaran macam-macam kat aku?" Kata pembunuh Harun, pendengki Harun. Dia setiap zaman, Nabi-Nabi ni dia ada gelaran dia. Yang penentang-penentang letak. Maka Nabi Musa AS bila berhadapan dengan Bani Israel yang kata kepada Nabi Musa macam-macam. Dia kata cacatlah. Dan Musa ni yang bunuh Harun. Dan Musa ni dengki pada Harun. Dengan pelbagai itu, dan kata Musa, "Ya Allah, jadikan perkataan dan label ni tak kena kat aku." Lalu kata Allah, "Wahai Musa, mereka yang jahat ini juga kata kat aku dan aku biarkan mereka kata kat aku. Mereka kata aku ada anak. Mereka mensyirikkan aku. Mereka kata aku kedekut dan sebagainya. Aku biarkan dia. Takkanlah aku nak angkat gelaran tu pada kamu. Sedangkan aku sendiri pun mereka kata." Allah Ta'ala nak beritahu bahawa label-label itu ialah label biasa yang disebut oleh orang kafir. Ia satu ujian Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita kena gelaran macam-macam, maka tak payah nak sedih sangat. Kerana orang lebih mulia pada kita pun kena gelaran. Bahkan zat yang agung yang berkuasa pun dituduh dengan pelbagai tuduhan. Dituduh. Kerana itu watak manusia penderhaka. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita hidup mencari redha manusia, bila kita buat benda baik, kita tak akan jumpa. Bagaimana kata Imam Syafi'i, "Ghayatun la tudrak. Ridhan nas ghayatun la tudrak." Nak cari redha manusia ialah matlamat yang kita tak akan perolehi. Tentang manusia ni, jangan kata dalam bab kita menyampaikan kebenaran. Dalam hal biasa pun, kita senyum, dia marah, kenapa senyum? Kalau kita menangis, dia kata kenapa tak ketawa? Kalau kita ketawa, kenapa tak menangis? Kita duduk, dia kata kenapa tak bangun? Kita bangun, dia kata kenapa tak duduk? Artinya sifat manusia memang macam tu. Dan kalau dia musuh kita pula, sebut tak kena. Maka sebab itu kata para ulama, anggaplah semua perkataan orang jahat ni seperti batu besar yang bukan kita pikul dia. Kalau kita pikul, sakit belakang kita. Tetapi kita bina dia untuk menjadi suatu burus, menjadi suatu menara yang tinggi untuk kita naik lebih tinggi. Tahu, untuk kutuk-kutuk ni, Rasulullah SAW tak ambil peduli. Allah ajar Rasul jangan ambil peduli. Dia umpama orang kutuk kita ni, umpama batu besar, kita pikul. Berat tak? Berat lah. Tak payah tidur malam. Sakit belakang. Letak batu tu, susung elok-elok, jadikan dia tembok atau jadikan dia sebagai menara, kita naik atas tinggi. Dan ini yang Rasulullah lakukan. Orang kata Nabi gila, orang kata Nabi ahli sihir, orang kata Nabi sekian-sekian, Nabi terus berdakwah. Perkataan tadi Nabi tak pikul tabahu dia. Atas belakang. Nabi jadikan dia sebagai batu-batu yang disusun menjadi tembok keutuhan kekuatan, bahkan menjadi menara yang tinggi menaikkan nama Islam. Akhirnya Rasulullah berjaya dan dakwah. Dia lepas kutukan ini, ialah lapah biasa. Supaya kita juga mencontohi. Kalau ada orang kutuk-kutuk kita tuan-tuan, jangan duk ambil berat sangat. Jangan kita duk teringat benda tu sampai kita tak boleh tidur malam. Orang kata kat saya ni Ustaz tu lah, orang kata saya tak ikhlas, orang kata saya gini begini. Biarlah dia. Kita kena belajar dengan apa yang dilalui oleh para Nabi. Para Nabi yang punya hebat macam dia kata gila. Kita, orang tak kata gila. Orang kata kita sikit-sikit je. Nabi dikata kena sihir atau penyihir. Nabi dituduh. Belum lagi Nabi dituduh pembohong. Kita kalau tengok dalam kehidupan kita, gelaran apa kita dapat? Kadang gelaran tu tak ada masalah apa pun, tapi cara kita sambut gelaran, umpama kita letak batu atas belakang kita, akhirnya kita hidup dalam keadaan tertekan. Saya tertekan Ustaz. Berapa tahun dah? 5 tahun. Sebab apa? Ada orang suka kata saya. Siapa yang bodoh? Yang orang kata tu yang bodoh lah kerja dia. Dia tak tahu bahaya di akhirat kelak. Yang duk layan pun sama bodoh juga. Supaya kita ni tuan-tuan sekalian, jangan duk layan kata-kata negatif. Kata-kata negatif ni jangan layan sangat. Buat kerja kita. Kita tak ada masa yang banyak. Umur kita ni tak panjang. Bekerja terus untuk melakukan ketaatan pada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh para Nabi. Mereka tahu masa dakwah mereka tak banyak. Mereka terus kejar dalam menyampaikan dakwah.
Tak peduli gelaran-gelaran. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata, unzur kaifa darabu lakal amthal. Wahai Muhammad, tengok. Mereka cakap macam-macam padamu. Fadallu, yang menjadi akibat mereka sesat. Bukan kamu. Fala yastati'una sabila. Sampai sudah mereka tak jumpa jalan lurus. Tuan-tuan, orang kalau kutuk kita ambil pengajaran ayat ni, kita tak rugi apa-apa. Yang ruginya dia. Kita mendapat keuntungan daripada pahala dia akan penyebab untuk kita dapat pahala daripada dia. Kemudian sesudah Allah menyebut bagaimana mereka ini mempersendakan Rasulullah. Mempersendakan Rasulullah dalam semua keadaan, dalam ketika Nabi baca Quran, bahkan menuduh Rasulullah dengan macam-macam. Pada ayat berikutnya, ayat 49 sampai 52, Allah Ta'ala menceritakan pula bagaimana mereka mengingkari hari kebangkitan semula. Sebelum ini kita baca bagaimana mereka mengingkari Tuhan. Kemudian bagaimana mereka mengingkari Nabi dan letak gelaran macam-macam pada Nabi. Ayat berikutnya ialah bagaimana mereka pula tak percaya kepada hari kebangkitan. Kita dah sebut bahawa Al-Quran ni ada 4 asas atau usus, atau kita sebut sebagai dasar, prinsip yang utama. Al-Quran akan menyebut tentang ilahiyat, iaitu tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua menyebut tentang nubuat, kenabian. Yang ketiga akan menyebut tentang ma'ad, kebangkitan semula. Yang keempat akan menyebut tentang qada dan qadar. Semua berlaku dengan ketentuan Allah. Ini intipati besar Al-Quran seluruhnya daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka ayat yang kita bacakan ini berkait dengan ma'ad, iaitu kebangkitan semula. Kata Allah, wa qalu, dan mereka orang-orang kafir berkata, A'idha kunna, apakah kami sesudah menjadi idhaman, tulang, warufatan, dan tulang itu hancur lebur. Artinya bila kita sebut perkataan idhaman, dah habis daging. Kemudian daripada idhaman jadi rufatan. Rufatan artinya dah tulang pun dah patah-patah dah. Dah lebur dah tulang. A'inna lama ba'uthun, apakah kami akan dibangkitkan semula? Khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru. Sebab dasar mereka, golongan Dahriyun ini, menganggap bahawa mati ini ialah ketidakwujudan manusia. Itu je. Mereka tak nampak mati ialah perpindahan manusia ke alam lain. Sebagaimana berpindahnya manusia daripada alam roh kepada alam janin, kepada alam dunia, kepada alam kubur, kemudian alam mahsyar, kebangkitan. Ya, mereka percaya bahawa sebelum ada kat dunia, kita ada dalam perut ibu. Mereka percaya itu. Sebab itu mereka nampak dengan mata mereka. Artinya asas bahawa perpindahan manusia itu memang berlaku. Bukankah kita dulu dari perut mak kita? Kemudian berlaku perpindahan kita, ni yang mar'i, yang kita dapat tengok ke alam dunia. Kemudian kita tengok daripada alam dunia ni, lepas hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, kita berpindah alam kubur, barzakh. Dan sebelum kita berada di alam janin, kita berada di mana? Allah Ta'ala menyebut di alam roh. Sebelum ditiupkan roh bila usia kandungan itu 4 bulan. Dan nanti kita berada dalam kubur. Lalu kita berada pada alam yang disebut alam barzakh. Kemudian akan dibangkitkan. Proses ini ialah satu proses yang berlaku pada manusia mengikut apa yang Allah Ta'ala tentukan ini. Tapi orang kafir cuba menafikan, apakah kami akan wujud balik? Sebab mereka bermazhab mati habis cerita. Lepas tu kalau kita tanya orang kafir, mati tu apa? Mati tu mana kita dah tak ada, habis. Lepas tu ada tak cerita kita dah tak ada. Sebab tu mereka cuma bicarakan umur manusia sampai umur tua. Sebab manusia tidak begitu. Manusia hidup untuk kekal selama-lamanya, tapi bukan kekal di dunia. Semua tempoh manusia hidup bermula daripada alam perut atau alam janin, satu tempoh yang sekejap, 9 bulan. Kemudian tempoh dunia yang mungkin lebih lama pada alam janin. Kemudian tempoh dalam kubur lebih lama daripada di alam nyata, alam syahadah. Kemudian alam mahsyar yang merupakan kewujudan abadi. Lalu mereka mempersendakan, apakah kami lepas jadi tulang belulang kami jadi semula manusia? Lalu Allah mengajar Rasul menjawab, kul, katakan pada mereka wahai Muhammad, kunu hijaratan,
Kalau kamu jadi batu, au hadidan, atau kamu jadi besi, au khalqan, atau mana-mana makhluk, yakburu fi sudurikum, yang membesar dalam dada kamu, maka dia tetap akan dihidupkan oleh Allah. Kalau kamu ni makhluk yang berupa batu, atau kamu makhluk berupa besi, atau kamu makhluk yang kecil yang duduk dalam dada, misalnya, tetap Allah Ta'ala akan maksud. Dalam dada inilah waktu kamu dalam kandungan bayi tu. Kita duduk dalam perut mak kita, maka bayi ni membesar. Hatta kalau kamu duduk dalam tu, dalam perut mak kamu, membesar, punya kehidupan, Allah tetap akan membangkitkan kamu. Jangan kata kamu dalam hari ni macam biasa ni. Kalau kamu ni makhluk namanya batu. Kalau kamu manusia keras macam batu. Atau keras macam besi. Allah tetap akan mengembalikan kamu sebagaimana kamu diciptakan. Lalu bila Allah kata, Allah menyebut syubhat mereka. Fasayaqulun, mereka berkata dan bertanya lagi dengan memperolok-olokkannya kepadamu wahai Muhammad, man yu'iduna. Baik, kalau kami ni bangkit balik, siapa yang akan bangkitkan kami? Katakanlah wahai Muhammad, qulil ladzi fatarakum, katakanlah yang menciptakan kamu awal marrah. Yang membangkitkan kamu itu yang menciptakan kamu. Bukan aku, kata Nabi Muhammad. Tapi Allah yang menciptakan kamu. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Lalu kata Allah, mereka menundukkan kepala sambil menggeleng-geleng, takjub campur menghina. Kita kalau kita dengar benda, bagi kita pelik kita pun. Macam tu geleng. Ini dipanggil fasayunghidun. Dia tunduk, ta'ajuban wastihza'an, dalam keadaan mempersendakan. Wa yaquluna matahu, mereka tanya lagi soalan. Baiklah kalau kami memang dibangkitkan. Dan yang membangkitkan kami, yang menciptakan kami, bila? Fasayaqulun, mereka akan kata, wa yaquluna matahu, bila dia? Wahai Muhammad jawab, kul, jawab, asa an yakuna qariba, waktunya hampir. Tuan-tuan sekalian, bila sesuatu kita tahu berlaku dengan ilmu kita, dan seorang lagi menafikan. Contoh, orang kata, saya dengar orang kata awak naik manager, misalnya. Kita kata betul lah naik manager. Ya ke manager? Tak layak pun muka manager, muka macam mekanik je. Ni orang yang menghina kita. Tak layak manager. Saya akan naik manager. Sebab yang ni dengki kat kita. Dia pun tanya, bila naik manager? Tak lama lagi saya naik. Nanti sampai surat lantikan saya akan naik. Maka itu jawapannya. Dan kena tunggu. Bila Nabi SAW Allah Ta'ala ajar, kata kepada mereka, wahai Muhammad, asa an yakuna qariba, waktunya hampir. Sampai masanya. Kemudian Allah menyebut, yauma yad'ukum, pada hari itu, Allah Ta'ala akan menyeru kamu daripada dalam kubur. Yad'ukum fatastajibuna bihamdih. Maksud seru di sini, Allah memerintahkan Israfil alaihissalam meniupkan sangkakala. Dalam tiupan itu ialah memanggil ahli kubur untuk bangkit semula. Kita tahu bahawa tiupan sangkakala yang pertama ialah tiupan mematikan manusia. Yang kedua, tiupan menghidupkan kembali. Yang ini memanggil mereka semua untuk berkumpul di mahsyar. Setengah ulama kata tiupan sangkakala itu ada 3. Yang pertama, tiupan untuk memberi amaran, menakutkan manusia. Untuk tiupan pertama, manusia semua jadi macam panik. Yang mengandung gugur. Yang sedang pegang anak, terjatuh anak. Manusia berlari ke kiri, ke kanan seperti orang mabuk. Dia kerana goncangan yang kuat dan kedahsyatan angin sangkakala ini. Dan datang tiupan kedua mematikan semua. Semua mati. Manakala ahli kubur pula pengsan. Sebab mereka dah mati. Dipengsankan. Yang lain mati. Yang ini berpindah ke alam kubur. Kemudian datang tiupan yang kedua. Dengan satu tempoh yang Allah tentukan. Maka tiupan yang kedua inilah tiupan yang Allah sebut dalam ayat ini. Yauma yad'ukum. Pada hari di mana Israfil, Allah perintahkan Israfil memanggil kamu dengan tiupannya. Fatastajibun, dan kamu akan tujibuna, kamu akan menerima panggilan itu. Maka kamu akan bersegera pada panggilan itu. Bihamdihi, dalam keadaan kamu barulah memuji tentang kekuasaan Allah. Munqadin, tunduk dengan keyakinan bahawa kamu akan dibangkitkan.
wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Mula kamu rasakan perjalanan umur kamu sebelum ini, yani sebelum kamu bangkit alam kubur daripada alam mahsyar ini, kamu rasa bahawa selama ini kita cuma hidup sekejap. Kenapa rasa sekejap? Wa imma dalam dunia sekejap, wa imma dalam kubur sekejap. Kerana kita mula akan melalui zaman hidup yang kekal selamanya. Maka dibandingkan dengan umur di dunia, umur dalam kubur dengan umur mahsyar, maka umur mahsyar itu terlalu panjang sehingga nisbah kehidupan kita kat dunia dan kubur cuma sekejap. Dan orang kafir rasa menyesal sungguh. Selama ni kami mempersia-siakan waktu sekejap. Ada pun orang beriman lain. Ni kita cerita orang kafir. Anas bin Malik meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim." Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak akan kesunyian dalam kubur. Bukan ahli kubur itu yakumuna min kuburihim, mereka bangkit daripada kubur mereka, yang fadduna turab, sambil usap pasir-pasir atas kepala mereka, wa yakulun, dan mereka spontan berkata la ilaha illallah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, waktu tiup sangkakala mereka tenang. Mereka tak macam orang kafir berkata, sekejapnya kami hidup kat dunia, sekejapnya kami hidup kat kubur. Kerana mereka melihat azab yang bakal menanti mereka berpanjangan. Tapi orang beriman ketika mana ditiup sangkakala, mereka tak rasa takut apa. Mereka bangkit dengan tenang dalam kubur. Bila mereka bangun dalam kubur sambil usap kepala mereka yang penuh dengan pasir, lalu mereka berkata, la ilaha illallah. Kata macam kita bangun tidur, la ilaha illallah. Kita berzikir. Artinya tiada ketakutan kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka akan berkata, diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Ibnu Umar, orang-orang beriman ini dia akan berkata, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Maha suci Allah yang telah menghilangkan kami kesedihan. Dah tak ada sedih lagi. Tak ada lagi sedih kat dunia. Kami akan menikmati kegembiraan di hari akhirat kelak. Sebab itu orang beriman, bila mana mereka bangkit dari kubur, mereka gembira sangat-sangat. Kenapa? Mereka akan mendapat apa yang mereka inginkan. Janji-janji Allah, balasan, pahala, kemuliaan, kedudukan di sisi Allah SWT. Manakala orang kafir mula menyesali waktu-waktu yang mereka lalui dahulu di dunia, yang tidak dimanfaatkan. Sehingga Allah menyebut, وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Lalu mereka kata, kenapalah kami cuma hidup sekejap je. Dan kami mensia-siakan waktu sekejap. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Waktu dibangkitkan daripada kubur, taulah mereka dulu cuma hidup di dunia satu pagi ataupun hanyalah satu duha. Sekejap kat dunia. Tuan-tuan jangan kata waktu kita bangkit sekarang ni. Tuan-tuan yang umur 60, 50 rasa tak sekejap? Kita ni dah masuk Jumaat, masuk Sabtu, dah nak masuk bulan Syaban. Sekejap. Jangan celek Ramadan. Dekat dah kita. Lagi sebulan kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Ramadan. Dah masuk 2022. Ni 2023. Nanti 1445 pula. Tuan-tuan begitu cepat masa. Jangan kata yang berdosa, yang bersalah, bila mereka mati, bila mereka bangkit daripada kubur, selama ni hidup kami kat dunia, selama ni kami duduk kubur cuma sekejap. Ni yang menanti kami panjang. Azab yang menanti kami. Dan saya katakan kalau kita muhasabah kita kat dunia je. Masuk umur 70, ya Allah. 70 tak terasa, Ustaz dah 70 saya. Dah masuk umur 80, cari surat beranak balik, Allah. Baru perasan lahir tahun 65, tahun 60. Jumpa balik surat beranak. Oh, tua dah aku. Tapi perasaan kita sentiasa muda. Umur kita tua. Perasaan rasa macam baru lagi. Baru kita sedar umur kita dah 50 lebih. Dah kena keluar ke DSP dah. Baru kita tahu umur kita dah sehari dua lagi nak pencen. Tuan-tuan kita, sebab jiwa kita ni sama. Sama, kita tak berubah. Yang berubah umur dan juga fizikal kita. Sebab tu kita akan rasa sekejap. Sebab benda ni tak berubah, yang dalam hati kita ni tak berubah macam tu. Kalau perangai Samsung hidup. Cuma beza Samsung dulu boleh menumbuk. Samsung sekarang tak boleh tumbuk. Samsung dulu mulutnya Masya Allah, sekarang
Mulut tak boleh cakap tapi hati tu keluar lagi. Kemampuan kita terbatas dengan tenaga kita. Namun apa yang ada dalam diri kita masih kuat. Sebab itu bila orang dah terbiasa dengan maksiat, nanti dekat nak mati pun dia nak buat juga maksiat walaupun seluruh anggota badan dia dah tak larat. Dia nak buat juga maksiat. Sebab yang diceritakan oleh para ulama, seorang yang mati suruh khatimah, dia masih minta arak, mana arak aku, mana arak aku. Dia belum minum arak. Padahal dia dah tua dah. Tak larat dah. Tapi ungkapan terakhir disebut sebelum mati, arak, mana arak. Ni kita cerita orang Islam. Yang kata orang kafir orang Islam. Yang hidupnya dalam keadaan yang lara. Jadi ingat umur kita tak lama, sekejap. Mudah-mudahan kita tak menyesal dengan umur yang Allah beri pada kita. Allah sebut orang kafir memang menyesal, confirm menyesal. Dan kita moga kita tak menyesal. Dan kita terus memanfaatkan masa-masa yang Allah beri pada kita. Untuk kita tadabbur Al-Quran, baca Quran. Bukan kita cuba hafal Quran. Cuba untuk melazimi ibadat. Mengelakkan perkara yang merugikan agama kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.